Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertamanya, terima kasih pada saudara Tuan Pursi yang dimuliakan, seluruh Jawatankuasa program daripada Jabatan Mufti Perlis dan seluruh wakil-wakil daripada jabatan-jabatan institusi kerajaan dan swasta dan seterusnya, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, juga yang diraikan pembentang yang terdahulu. Jadi saya diberikan tugas untuk berkongsi penerangan berkenaan dengan fatwa-fatwa yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Perlis sejak beberapa tahun yang lepas berkait dengan beberapa isu keuangan. Lalu saya akan cuba terangkan dengan padat dan ringkas, kerana isu-isu yang diminta ini agak banyak juga. Ya, ada at least 5 isu. Iaitulah yang pertama berkait dengan amanah saham Bumiputra, yang kedua berkait dengan forex trading online, yang ketiga zakat emas perhiasan, zakat KWSP, dan juga yang terakhir adalah wang pertandingan, yang mana kesemuanya telah pun diluluskan oleh Majlis Jawatankuasa Fatwa dan telah dibawa kepada Majlis Agama Islam dan juga telah diluluskanlah, ya. Baik, jadi kita pergi kepada maka oleh kerana itu permintaan pembentang yang sebelum ini untuk saya masuk campur bab vaksin tadi, mungkin tak tahulah sempat ke tak sempat. Ya. Tetapi apa pun, saya kira fatwa Jawatankuasa Fatwa Perlis sudah memadai bagi orang Perlis dari sudut kemestian untuk mengenakan vaksin, kerana dia bukan sahaja melibatkan kita sendiri dan kesejahteraan dan kesihatan kita, tapi dia juga melibatkan kesihatan orang sekeliling kita. Ya, khususnya bagi ada kanak-kanak yang tidak boleh mengambil vaksin kerana sebab-sebab kesihatan. Ya, yang ada sebab-sebab kesihatan yang sudah wujud, maka bila dia pergi sekolah, maka orang yang tak bervaksin, budak yang tak bervaksin ini boleh jadi pembawa kepada masalah-masalah penyakit, lalu boleh menyebabkan mudarat kepada kanak-kanak yang tidak vaksin kerana tak boleh, ya, bukan kerana tak mahu. Maka atas dasar itu menjadi satu perkara yang disebut oleh dalam hadis Nabi, la darara wa la dirar, tidak boleh membawa kemudaratan dan membalas kemudaratan. Kemudian dari sudut kesan-kesan sampingan, tadi dah disebutkan tentang ada kesan sampingan yang serius, ada yang tak serius ada. Tetapi dalam Islam yang paling penting adalah timbangan di antara maslahah dan mudarat. Sekiranya maslahah ataupun kebaikan itu lebih banyak daripada kemudaratan, lalu dalam kaedahnya al-ibratu lil ghalibi sya'i' la lin nadir, iaitulah yang diambil sebagai hukum adalah yang menyeluruh, yang majority, statistik terbesar, dan yang kecil dianggap kes terpencil, lalu tidak boleh menjadi satu hukum am yang untuk semua, ya. Jadi itu jelah saya punya pencerahan ringkas kepada permintaan pembentang pertama. Lalu kita pergi kepada topik keuangan semula. Jadi yang pertama, fatwa di negeri Perlis, fatwa pelaburan amanah saham Bumiputra telah memutuskan ASB terbagi kepada 2 bahagian. Ya, satu untuk orang ramai, yang kedua untuk PNB, iaitulah pemegang, pemilik kepada dana amanah saham Bumiputra.
Lalu apa yang saya sebut hari ini adalah keputusan fatwa dan saya terang pun berdasarkan keputusan fatwa. Walaupun mungkin ada orang pernah mendengar video saya dahulu dan seumpamanya, itu pandangan peribadi. Apa yang saya terangkan hari ini adalah pendapat kolektif di dalam majlis mesyuarat ahli jawatankuasa fatwa. Ya. Jadi jangan confuse lah. Jadi fatwa untuk orang ramai adalah, sebelum saya cerita lepas ni macam mana benda ni boleh terkeluar fatwa begini atau boleh keluar fatwa begini, pihak kerajaan menubuhkan ASB sebagai tanda sokongan kepada hasrat umat Islam untuk menguasai pembagian ekonomi dalam negara. Ia satu-satunya pilihan strategik buat masa ini. Lepas tu dibolkan, diterangkan buat masa ini. Untuk umat Islam di Malaysia menguasai ekonomi secara kolektif. Namun setakat ini pelaburan dan hasil keuntungan ASB masih bercampur antara peratusan halal yang banyak dengan haram yang sedikit. Gitu. Halal yang banyak, haram yang sedikit. Kemudian setelah jawatankuasa meneliti faktor-faktor berikut, iaitulah A. Umat Islam di Malaysia dituntut menguasai pemegangan equity dalam negara. Pemegangan equity itu apa maksud dia? Maksud dia dekat dalam bursa saham negara kita yang menampilkan syarikat-syarikat teruntung dan terkukuh di dalam negara. Pemegangan saham dan pemilikannya, majoritinya adalah dimiliki oleh siapa? Jadi kalau orang Bumiputera Islam secara individu tak mampu, maka secara kolektif, secara gabungan diperlukan. Maka ASB ini adalah satu bentuk gabungan orang Bumiputera. Lalu sebab kita nak beli secara personal, macam orang bukan Bumiputera, dia pun cukup kaya, ada yang beli 10 juta, 20 juta, 80 juta dalam saham-saham strategik di dalam negara. Tapi orang kita tak mampu. Bila tak mampu, kita letak seorang sikit dekat dalam tabung ASB, lalu tabung tu menjadi besar. Bila tabung tu jadi besar, bolehlah tabung itu melabur dalam saham-saham yang hebat-hebat ini, lalu dia dianggap telah pun dikawal oleh Bumiputera, walaupun bukan individu. Okey? Itu maksud dia dituntut menguasai pemegangan equity dalam negara. Mengurangkan pemegangan equity strategik umat Islam boleh atau akan membawa kemudaratan dan keberbahayaan. Okey, itu statement yang pertama. B. Majoriti pelaburan ASB ditujukan ke tempat yang halal. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis dimaklumkan oleh pihak PNB ketika mesyuarat dulu. Wakil PNB beberapa orang datang termasuk ahli majlis syariah mereka. Dimaklumkan oleh pihak PNB bahawa usaha ke arah patuh syariah sepenuhnya sedang dijalankan. Maknanya usaha sedang dijalankan, belum 100% complete, sempurna, lengkap, belum habis, tapi dalam proses. C. Setiap pelabur melabur secara pukal atas tujuan yang betul. Ya. Manakala pemilihan tempat pelaburan dan syarikat oleh pihak ASB dianggap di luar pemilihan pelabur, itu juga diambil kira. Jadi bukan kita yang memilih setiap satu, tapi dia dipilih oleh pihak pengurusan. Walau bagaimanapun ia menjadi salah satu perkara yang memberi sedikit keringanan. Maka melabur di dalam, ini keputusan Fatwa Perlis. Maka melabur dalam ASB dibolehkan. Dibolehkan tu artinya mubah, harus. Di atas sebab keadaan umat Islam tidak mempunyai pilihan lain dalam memelihara equity negara. Namun bagi pihak pelabur yang berkemampuan, perlu mendesak pihak ASB untuk memastikan pelaburan patuh syariah sepenuhnya. Lalu kat situ ada tanggungjawab. Boleh, tapi mereka yang berkemampuan dan melabur besar perlu teruskan desakan-desakan. Kerana dengan desakan inilah, tuan-tuan, ASB, PNB maju ke hadapan dengan lebih baik. Sebagai contoh, dulu PNB, Pemodalan Nasional Berhad, tidak ada jawatan kuasa syariah. Sekarang dah ada. Dulu dia tak ada jabatan syariah
yang mempunyai scholar ataupun ilmuwan yang duduk secara full time sekarang dah ada. Kerana desakan-desakan ini, maka dia semakin responsif untuk menuju ke arah patuh syariah sepenuhnya. Selain itu, pelabur ASB, ni satu lagi yang perlu faham. Walaupun harus, Majlis Fatwa Perlis telah membuat keputusan, walaupun harus, pelabur ASB wajib, itu dia wajib tuan-tuan, wajib melakukan pembersihan dengan mengeluarkan nisbah peratusan dari pulangan dividen yang haram berdasarkan maklumat semasa dari pihak PNB. Pembersihan itu boleh dilakukan dengan disalurkan ke pihak-pihak kebajikan yang tiada kepentingan secara langsung dengan pelabur. Okey, so jadi di sini ada dua benda. Satu, kalau tuan-tuan dapat dividen 6%, contoh 6% tu katalah dalam bentuk duit, dia adalah 1,000, contoh RM1,000. Maka apa yang patut tuan-tuan buat, kata Majlis Fatwa Perlis, tuan-tuan kena bersihkan sebahagian. Berapa? Berapa tu perlu dapat maklumat daripada PNB. Lalu ini bermakna Majlis Fatwa Perlis perlulah mendapat maklumat setiap tahun daripada PNB, dan PNB perlulah memberi kerjasama untuk memaklumkan berapa peratus yang tak bersih untuk dibersihkan oleh umat Islam di negeri Perlis khususnya. Jadi kalau pada waktu pembentangan oleh wakil PNB pada tahun pembentangan ini, bukan tahun ni, tahun waktu pembentangan getah ni, dikatakan 20%. 20%. Jadi kalau tuan-tuan dapat dividen 6% ke 6.2 ke berapa 7 ke, katalah dalam bentuk ringgit dia adalah 1,000. Tak 1,000 lah kata contoh. Tuan-tuan bersihkan 20%, iaitulah RM200. RM200 tuan-tuan berikan kepada fakir miskin, atau tuan-tuan berikan kepada mana badan-badan kebajikan awam. Begitu kaedah di negeri Perlis, satu-satunya negeri yang mewajibkan pembersihan. Dan negeri-negeri lain semua kata harus. Dulu Selangor kata haram, tapi telah mengubah fatwa mereka kepada harus. Dulu Pulau Pinang kata haram, tapi telah mengubah fatwa mereka kepada harus. Lalu ini bermakna semua negeri di negara Malaysia mengharuskan pelaburan dalam ASB, dengan satu saja negeri, iaitulah Perlis, yang mewajibkan pembersihan mengikut statistik yang terkini. Tapi kalau tak ada, gunakan benchmark ukur rujuk 20%. Itu fatwa Perlis tentang ASB bagi orang awam di negeri Perlis. Kalau sesiapa yang menonton live streaming ini di negeri lain, terpulang kepada tuan-tuan untuk mengikuti fatwa Perlis, atau tuan-tuan ikutlah fatwa di negeri masing-masing. Okey? Baik, kemudian nombor 2, fatwa juga mengeluarkan fatwa untuk PNB. Walaupun tak tahulah dari sudut legal tu relevan atau tidak fatwa negeri Perlis nak bagi fatwa ke PNB, tapi kerana dasar tanggungjawab, maka Majlis Fatwa Perlis juga keluarkan tausiah kepada PNB, iaitulah manakala pelaburan pihak PNB yang mengendalikan ASB di tempat yang menyalahi syarak, seperti institusi-institusi riba tanpa alasan syar'i, adalah haram dan wajib dihentikan. Usaha ke arah patuh syariah secara menyeluruh wajib dilaksanakan oleh PNB dengan perancangan yang jelas bagi memastikan umat Islam menguasai ekonomi halal. Jadi sepaham saya, lepas kami bentang atau kita keluarkan fatwa ni dulu, tahun bila ni? Tak ada? Lupa saya. 2016. Kemudian berlaku respon secara langsung ke tak langsung, saya tak pasti, oleh pihak PNB yang menumbuhkan Jabatan Syariah. Lalu dia sudah buat perancangan yang lebih jelas bagaimana semua dana di bawah PNB nak ditujukan kepada patuh syariah sepenuhnya. Jadi kita bersyukurlah di atas inisiatif oleh pihak PNB tersebut. Khususnya pada waktu itu, yang mana pengurusi PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar
adalah orang yang sangat bersemangat untuk memastikan ASB dan semua dana-dana di bawah PNB patuh syariah. Ya. Tapi bila Tan Sri Wahid telah turun daripada pengurusi, sebab bila ada arahan daripada pengurusi, so senang orang bawah nak buat kerja. Kan? Tapi bila pengurusi ditukar, pengurusi baru Tan Sri Zeti, saya tak pasti apa perkembangan terkini. Saya tak pasti. Ya? Belum dapat maklumat lagi. Tapi yang dulu Tan Sri Wahid sangat agresif untuk memastikan ASB dan semua dana-dana bawah PNB patuh syariah. Lalu ada macam KPI, bajet khas dibagikan kepada kaki tangan staf untuk menuju ke arah itu. Ya. Kemudian dalam tempoh kekangan memastikan pelaksanaan halal sepenuhnya, pihak PNB hendaklah memaklumkan kepada para pelabur kadar pelaburan yang tidak patuh syariah untuk membolehkan pelabur melakukan pembersihan. Itu Boy Fatul Pelih kata. Tapi tak pasti sama ada PNB respon kepada permintaan ini. Padahal Fatwa Pelih kata hendaklah memaklumkan kepada para pelabur, khususnya pelabur di negeri Perlis. Kan? Tapi tuan-tuan yang melabur ASB ada dapat apa makluman? Tak ada. Ada? Tak ada kan? Mesti tak ada. So jadi terpulanglah. Jadi sekarang ni saya nak cerita latar belakang lebih sikit lagi. Okay, ini dia yang berlaku di PNB. Kenapa dia katakan menguasai ekonomi, strategik, bla 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 banyak tadi kan? Kerana yang pertama, saiz dana PNB yang diurut oleh Permodanan Nasional Berhad adalah besar, iaitulah 279.2 bilion pada ujung tahun 2017. Besar. Tapi taklah sebesar KWSP. KWSP sudah mencecah 800 bilion, tuan-tuan. Tapi lebih besar daripada tabung haji. Tabung haji baru mencecah berapa? 70 bilion. So jadi saiz PNB besar. Tapi PNB dia ada banyak dana. Dia ada ASB, ASN, didik lah, wawasan lah, macam-macam lah. Tapi apa nak cerita, 98% daripada semua duit terkumpul daripada orang awam ini dan institusi ini dilaburkan di dalam negara. Itu nak katakan tadi bahawa duit ni adalah untuk memakmurkan ekonomi dalam negara. Maknanya hanya 2% daripada 279 bilion dilaburkan di luar negara. Kemudian 70% daripadanya dilabur dalam saham di syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang nilai sekitar 200 bilion. Maknanya pendedahan kepada equity ni, pelaburan saham ni tinggi risiko. Tapi tinggi juga peluang untung. Kalau tabung haji dalam 50% dilabur dekat saham. Tapi sebab saham jatuh teruk kerana adanya peperangan perdagangan di antara Amerika dan US, punca terbesar, termasuklah punca yang kedua terbesar, iaitulah interest rate kadar oleh negara Amerika dinaikkan, lalu orang lebih berminat nak letak duit dekat Amerika berbanding tempat lain, orang keluarkan duit, maka jatuhlah saham Asia, bukan saham Malaysia saja. Campur juga faktor ketiga, berlaku perubahan kerajaan persekutuan di Malaysia yang tak pernah berlaku sejak 61 tahun Malaysia tertubuh merdeka. Itu juga menyumbang kepada ketidaktentuan pasaran. Semua itu gabungan, saham jatuh. Lalu tabung haji pun, saham-saham dia 50% diletakkan ke dalam pelbagai saham, jatuh. Teruk. Lebih daripada 3 tahun, bukan tahun yang baru ni je jatuh. Sejak 2 ke 3 tahun lepas. Tapi PNB lagi berani. 70% daripada semua dana tu diletak dekat saham. Maknanya lagi tinggi besar risiko dan lagi besar peluang nak dapat untung. Untuk maklumat tuan-tuan, EPF KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, tahun ini mengisytiharkan dividen 5.90 bagi simpanan syariah.
Tetapi untuk maklumat tuan-tuan, daripada simpanan syariah itu, daripada seluruh duit KWSP yang dilaburkan dekat equity macam ni 70% kan, KWSP dalam 40% saja. Tapi berjaya mendapat 9.2%. Maknanya kalaulah EPF punya pelaburan equity sahaja jauh lebih tinggi daripada ASP. Tapi sebab dia dah gabung dengan pelaburan yang macam-macam, so ada yang tak berapa berjaya, jatuh sikit, jadilah 6.2 bagi 6.15 bagi simpanan konvensional, 5.9 bagi simpanan syariah. So 70% dilaburkan dalam saham dalam negara. Maknanya banyak manfaat kepada syarikat dalam negara dan lebih 10 syarikat terbesar ataupun strategik yang kita tunjuk sekejap lagi dan memiliki 10% equity ataupun pegangan ataupun saya nak mudahkan bahasa orang awam ni ataupun pemilikan PNB atau ASB juga dalam syarikat trust seumpama TM. Tapi saham syarikat TM ni sure rugi teruk lah sebab dia tengah jatuh dengan dahsyatnya. Aziata, MMC, TNB, BIMB Holdings yang mana nilai pelaburan kepada semua syarikat-syarikat cara trust ini yang melebihi 10% melebihi 1 bilion. Ya. Dan kemudian jumlah pekerja BMB 1,500 orang, jika termasuk syarikat-syarikat strategik 179,000 orang. ASB saja saiz dana lebih kurang 150 bilion. Dan PMB ada 13.3 juta pelabur. Ramai kan? Ya, hampir-hampir separuh daripada penduduk Malaysia. Dan ASB saja mempunyai penyimpan lebih kurang 9 juta orang penyimpan. Ataupun lebih daripada tabung haji. Tabung haji ada 9.3 juta. ASB mungkin lebih daripada tu untuk statistik terkini. Mungkin 9.5. Saya tak dapat statistik yang terkini. Ya. Daripada nombor-nombor ini menunjukkan bahawa ASB adalah melibatkan kemaslahatan awam. Itulah sebab antaranya fatwa pelih tadi menimbangkan perkara ini. Sebab kalau diharamkan, maka dia akan memberikan efek bukan hanya kepada rakyat Perlis, tapi rakyat negeri lain yang percaya kepada fatwa, kredibiliti fatwa di Perlis. Lalu dibimbangi akan keluar, lalu ASB akan lumpuh ataupun tidak kurang mampu untuk terus menguasai syarikat-syarikat gergasi dalam negara. Contoh yang paling besar adalah syarikat yang paling besar PNB pegang adalah Maybank Group. Yang mana PNB memegang ataupun ASB memegang 49%. Maybank Group itu dimiliki oleh ASB atau PNB, yang mana dengan itu dia boleh menentukan strategi bank yang terbesar di Malaysia. Kalaulah dia tak pegang, bank itu akan jatuh ke tangan orang lain, swasta ataupun bukan Bumiputera. Lalu tidak adalah pekerja-pekerja Bumiputera diberikan peluang, tidak adalah dasar-dasar Islamik itu diterapkan dengan agresif. Begitulah antara kebimbangan yang disebutkan yang mendapat perhatian ahli tauhid fatwa. Ya. Yang mana kita tahu bahawa kalau tengok bersih daripada tabung yang pergi, yang maknanya 49% tu adalah pegangan saham dalam Maybank. Tapi daripada duit tabung tu, berapa peratus duit tabung tu diberikan kepada syarikat ni? 20.49% diberikan kepada Maybank Group. Dan teruslah ini menjadi kontroversi dari sudut hukum syarak. Sebab Maybank Group adalah bank konvensional yang mengamalkan riba. Boleh faham? Boleh faham? Dalam Maybank Group ada Maybank Islamik. Tapi Maybank Islamik hanya kecil dalam 20% ke 25% daripada jumlah Maybank Group. Boleh faham Dan Maybank ni pula untung dia 1 tahun besar. Bilion-bilion. 2, 3, 4 bilion. Ya.
Daripada banyak-banyak syarikat yang terbesar ni tuan-tuan, agak-agaknya yang mana yang boleh bagi dividen paling besar pada ASB? Yang mana? Maybank lah. Sebab dia punya pegangan yang paling besar 49%. Maknanya kalau 49% tu sama dengan nilai semasa 13 bilion. Maknanya kalaulah apa saja RM1 pun kalau dividen ataupun 50 sen, tuan-tuan kalilah berapa juta saham yang dipegang, maka tuan-tuan akan dapat mungkin bilion punya dividen. Tahun 2017 ASB mengagihkan ataupun PNB, saya pun tak sempat nak cek betul, 14.4 bilion dividen. Mungkin daripada 14.4 itu semua dana, tapi untuk ASB saja mungkin sebahagian besar dia adalah daripada Maybank. Betul, Dan ada juga dekat situ adalah Malaysia Airport Berhad, juga syarikat tak patuh syariah. Dan ada dekat situ juga CIMB Group Holding, pun bukan syarikat patuh syariah. So bukan ada satu. Ada satu Maybank, dua CIMB Group, tiga Public Bank, bukan syarikat patuh syariah. Yang keempat Malaysia Airport, bukan syarikat patuh syariah. Yang kelima RHB Bank. Ada 5 syarikat tidak patuh syariah. Dan daripada banyak-banyak syarikat ni tuan-tuan, syarikat perbankan lah yang paling untung sekali. So gabungan perbankan yang terbesar di Malaysia 5 ini sudah tentulah merupakan komponen asas kepada dividen ASB. Faham? Maka sebab itulah ada kontroversi tentang hukum dia. Boleh ke kita ambil dividen daripada pemberian riba oleh syarikat bank-bank ni? Ada kita kata boleh ambil sebab masalah nak meningkatkan ekonomi Melayu Muslim. Boleh? Boleh tak tuan-tuan sebut itu? Boleh ambil duit riba ni sebab kita nak meningkatkan ekonomi kita. Boleh tak? Kan susah. Sebab tu majlis fatwa pun penting juga. Kita nak bincang ni. Sebab ada hadis-hadis contohnya, idza zahara riba waz zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila terzahirnya zina dan riba dalam satu negara, maka bersedialah ahli dalam negara tersebut untuk menerima azab Allah. Nampak? So macam ini payah ni tuan-tuan. Nak haramkan pula, untuh pula. Tak haramkan pula. So sebab tu yang paling baik, sebab tu kita letak dalam fatwa tadi tu, PNB kena buat cepat lah. Kena laporkan lah, kena buatlah proses tu. Mereka pun kata Maybank kita dah dalam proses Islamic first, mereka perkenalkan. Semua pelanggan masuk Maybank akan ditawarkan Islamic dulu. Itu kata usaha mereka antaranya. Bagus, kita setuju. Tapi bagilah cepat sikit. Maknanya memang saham Maybank tu kita tak boleh lepaskan. Sebab kalau lepaskan itu sangat strategik, bahaya. Tapi kalau tak nak bahaya, buat macam mana? Transferlah semua saham Maybank tu semua jadi Islamic. Islamic jadi 80%. Boleh? Boleh, tapi kena makan masa. Tak bolehlah besok terus siap. Yalah, kita kata kalau gitu bagilah jadual bila nak sampai tu. PNB pun kata tak ada jadual. Kenapa tak ada jadual? Masa meeting fatwa tu lah. Kan sekarang saya tak tahulah ada jadual tidak. Ya? Jadi sebab itulah dia menjadi kontroversi. Tapi apa pun, majlis fatwa boleh mengatakan tetap tuan-tuan boleh simpan dalam ASB, tak perlu keluar. Cuma tuan-tuan perlu keluarkan 20% daripada dividen untuk tuan-tuan bersihkan. So dengan cara itu, individu kita selamat, ada pembersihan, strategik untuk ekonomi terus berterusan, PNB, ASB tak runtuh, strategik aset tak terlepas, maka dapat semua. Itulah dia fatwa ASB. Sekian fatwa ASB tajuk. Ada soalan lepas ni? Okey. Habis. Yang kedua, isu fatwa zakat emas perhiasan. Emas perhiasan tuan-tuan. Zakat pada majlis fatwa pada 11 Mei 1988. Masa tu saya bukan ahlinya. Datuk
Seri Datuk Dr. Muhammad Asri pun bukan ahlinya pada ketika itu. Tapi ini fatwa lama yang telah dibawa semula sebenarnya, tak salah saya, dalam fatwa ketika zaman kami berada, dan dikekalkan fatwa ini. Maka kita bolehlah bentang, maknanya kita kekalkan. Yang pertama, tiada perbezaan ke atas mengenai kewajipan zakat ke atas emas yang dipakai atau emas yang disimpan. Itu yang pertama. Maknanya dalam pelih ni, emas tu emas yang dipakai ke, emas jongkong ke, emas perhiasan ke, yang dipakai ke, yang tak dipakai ke, semua cukup je 85 gram emas berat dia, kena zakat 2.5%. 2.5%. Ya. Dan di negeri-negeri lain dia ada istilah uruf. Maknanya di negeri Selangor contohnya, kalau yang dipakai itu lebih daripada 600 gram barulah kena, lebih baru kena. Kalau tak lebih dipakai tak kena. Di Melaka 300, saya tak ingatlah, mungkin lah ada yang 200, dia 300, 400. Tapi Perlis kata tak ada ratus-ratus ini. Satu je ada. Lebih 85 gram terus semua kena. Dia pegang kepada asal nas. Perlis kan unik. So dia pun keluar fatwa yang dianggap paling selamat dalam isu ini. Baik. Ini perbincangan dia. Siapa yang faham bahasa Arab boleh tengoklah. Siapa yang tak faham tu dengar betul-betul. Kalau kameraman ni nak tayang dekat slide tu lagi bagus. Kan dia tayang muka saya je, boring orang tengok tuan-tuan. Kan duk tayang slide tu sikit bagi orang nampak, at least boleh snap, ya. Mana kameraman ni? Tu. Tayang siap. Bagi orang nampak. Baik, saya nak bagi tahu apa berlaku di sebalik cerita fatwa emas perhiasan dan emas. Emas emas perhiasan. Zakat az-zahab al-hulli. Yang pertama, sepakat ulama bahawa wajibnya zakat pada emas dengan perak apabila dia itu dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk sabaik ataupun wafer ataupun bullion, yang macam wafer, macam coklat tu. Okey. Walakin ikhtalafu fi adh-dhahabi wal fiddah idza kana huliyan. Tapi mereka berbeza pendapat, ulama lah beza pendapat, mazhab ni. Kalau emas dengan perak itu dalam bentuk perhiasan yang wanita menggunakannya sebagai barang hiasan, rantai, cincin, anting-anting dan lain-lain. Ya. Yang mana jumhur ulama, majoriti mazhab mengatakan bahawa emas dengan perak yang dijadikan perhiasan lalu diguna pakai oleh wanita, bukan lelaki. Lelaki tak boleh pakai emas perhiasan, haram hukumnya. Sepakat ulama. Yang dipakai oleh wanita, wanita tulen lah, bukan wanita yang pondan-pondan tu, itu haram juga walaupun dia berangan jadi wanita. Pendapat majoriti ulama kata, iaitulah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, majoritinya mengatakan bila dah dipakai dan berhias dengannya tidak wajib zakat. Nampak? Tetapi mazhab Hanafi mengatakan menggunakan emas perhiasan sebagai pakaian atau perhiasan tidak menjatuhkan kewajipan zakat. Nampaknya dalam masalah ini fatwa Perlis kelihatan tidak bersama dengan majoriti mazhab Hanbali. Walaupun mazhab Hanbali ni boleh dikatakan bahawa dia menjadi rujukan pertama oleh fatwa Perlis. Tapi dalam kes ini nampak mereka telah pun mengikuti fatwa mazhab Hanafi. Berkatalah Abu Ubaid, walam tasihhu zakatul huli indana an ahadim min as-sahabah illa anna Ibnu Mas'ud. Dia kata tidak sah wujudnya apa-apa
nas, rujukan, dalil berkenaan zakat perhiasan emas di sisi mana-mana sahabat kecuali ada satu saja daripada Ibnu Mas'ud. Gitu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim pula. Nampak? Ibnu Qayyim ni menjadi tempat rujukan yang banyak juga dalam fatwa pelih. Tapi kali ni tak pakai Ibnu Qayyim. Itu dia. Ibnu Qayyim kata, "Az-zahab wal fiddah qisman." Emas dengan perak ada dua bentuk. Yang pertama, ma huwa mu'addun li thamaniyati wa tijarati bihi wa takassub. Iaitulah yang pertama yang disediakan sebagai mata wang, yang disediakan untuk perniagaan. Fa fihi az-zakah kan naqdain was sabaik. Maka ketika itu wajib zakat ke atas emas untuk jualan, untuk duit, untuk jongkong dan seumpamanya. Wa ma huwa mu'addun lil intifa' duna ribhi wa tijarah. Tetapi yang kedua, emas yang disediakan untuk dimanfaati, iaitulah bukan untuk diribih, bukan untuk untung, bukan untuk jual, bukan untuk didagangkan, tapi untuk kahilyatil mar'ah, untuk perhiasan wanita, ataupun alatis silah, diikat pada senjata, mungkin pedang dan seumpamanya, yang harus digunakan, fala zakata fi, maka tidak ada zakat padanya, kata Ibnu Qayyim. Tapi Majlis Fatwa Pelih kali ni tak pakai pendapat Ibnu Qayyim. Alright? Itu independennya Mazhab Pelih, tuan-tuan. Ya. Kemudian mahalun niza', iaitulah tempat berbeza pendapatnya adalah kalau emas tu diambil dengan niat untuk guna dan berhias, dengan yang tidak, iaitulah dengan untuk perdagangan. Ibnu Qudamah kata, Al-Maqdisi, yang ulama besar dalam mazhab Hanbali, kitab utama dia Al-Mughni, kan? Dia kata fa'ammal mu'addu lil kira, apa-apa emas yang disediakan untuk disewakan ataupun nafkah idza uhtija ilaihi fa fihi zakah, maka untuk niaga ni semua ada zakat. Li'annaha innama tasqutu amma u'idda listi'mal li sarfi an jihatin nama. Tetapi bila mana digunakan untuk penggunaan perhiasan, maka jatuh daripada kewajipan zakat. Ya. Tetapi dia kata wa kadzalika matukhidha hilyatan firaran min az-zakat la yasqutu an. Tetapi walaupun pakai untuk hiasan tu tak perlu zakat, kata Ibnu Qudamah, maknanya itu mazhab Hanbali juga tu. Tetapi dia kata kalau sesiapa perempuan yang pakai sengaja nak lari daripada zakat, tak jatuh zakat. Contoh, ada perempuan dia banyak sangat emas, kan, yang ini besok nak haul ni, besok nak cukup tempoh ni, dia pun pakai kejap. Pakai sekejap je sebagaimana niat dia untuk elak zakat. Tak boleh jatuh zakat tu, kata Ibnu Qudamah. Nampak? Ni mesti yang betul-betul pakai secara serius ni. Dalam setahun tu maknanya banyak kali lah dipakai, lebih dari 10 kali dia pakai. Tapi pakai sekali dua yang nak bagi elak tak kena zakat, tak boleh, kata Ibnu Qudamah. Itu mazhab Hanbali. Begitu juga disebut oleh ulama lain dalam mazhab Hanbali. So jadi kesimpulan kita, jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali tak wajib zakat pada hulil mubah, perhiasan yang untuk digunakan, bukan untuk elak zakat. Tetapi kata Imam Syaukani, tidak sah mana-mana dalil tentang, Imam Syaukani menguatkan lagi, dia kata wala yasih istidlal man istadalla ala wujubi zakah fi hilyah. Tak sahih semua dalil-dalil sesiapa yang mencari dalil untuk mewajibkan zakat pada barang perhiasan. Kata Imam Syaukani menguatkan lagi. Walau bagaimanapun semua hadis wa ammal al hadis al khassa al warida fi zakatil huli fa ajabu anha bi anna dha'ifah. Semua Syaukani dan lain-lain kata semua hadis-hadis yang mewajibkan zakat huli, perhiasan, adalah semuanya lemah belaka. Pula dah, kan?
Tetapi pusing tuan-tuan. Sebenarnya isu ni sangat panjang perdebatan ulama padanya. Saya tak niat untuk pergi pada very technical, tapi hasil daripada semua perdebatan ni, kedua-dua mereka ada dalil. Kedua-dua dalil kumpulan ni dua-dua dikritik oleh kumpulan yang lain. Maka akhirnya kata Imam Al-Khattabi, wal ihtiyat ada'uha. Imam Al-Khattabi yang bermazhab Maliki kata, walaupun mazhab Maliki kata tak perlu, tapi dia kata yang terbaik, dia kata lebih selamat bayarlah zakat. Bayarlah. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, wa ikhraju zakatil huli ahwat. Keluarkan zakat bagi perhiasan emas wanita yang cukup berat dia, iaitu 85 gram, adalah lebih bagus dan menjauhi syubhat. Dan demikian juga fatwa-fatwa ulama terkemudian yang tak salah saya, iaitulah Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin, Lajnah Daimah, yang mana banyak dirujuk oleh Majlis Fatwa Perlis. Jadi kesimpulan, mazhab yang kita pakai di negeri Perlis, keluarkan zakat itu lebih selamat, kerana ancaman bagi tak keluarkan zakat bagi emas yang disimpan, yang walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa yunfiqunaha, kan, sesiapa yang menyimpan emas dan tak menyumbangkannya, tak keluarkan zakat, akan dikenakan azab. Macam mana dicairkan emas tu semua sekali, kemudian ditepek di atas, macam-macam, di atas dahi dia, di atas belakang dia, di atas dada dia dan seumpamanya. Lalu kebimbangan itu ada, umum ayat itu, lalu memilih yang lebih baik, yang lebih ketat untuk rakyat negeri Perlis. So itu fatwa Perlis untuk rakyat Perlis. Tapi kalau ada secara individu senyap-senyap tuan-tuan sebagai rakyat Perlis nak pakai mazhab yang lain, itu tuan-tuan tanggung sendiri. Tuan-tuan tanggung sendiri. Habis tentang zakat emas perhiasan wanita. Yang ketiga, hukum zakat wang kumpulan, wang simpanan pekerja, KWSP. Sebahagian tuan-tuan mungkin skim pencen. Sebahagian tuan-tuan ada yang skim KWSP. Ramai tak yang KWSP dalam dewan ni? Saya rasa ramai pencen kot. Tapi tak apalah, bagi mereka yang kerja swasta, KWSP adalah point mereka lah. So jadi dalam Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis telah bersetuju dengan keputusan berikut. 1. Semua jenis skim KWSP wajib ditunaikan zakat dengan syarat pekerjaan asal pencarum adalah halal. Jadi kalau kerja asal dia adalah haram, GRO ke, kerja dekat tempat haram dan seumpamanya, maka duit gaji dia haram, maka duit haram tak ada zakat. Jangan kata saya nak bersihkan duit haram saya dengan keluar zakat. Tak boleh. Zakat ni hanya khas untuk wang halal. Wang haram bukan keluarkan zakat nak bersihkan. Nak bersihkan dengan cara keluarkan semua sekali. Kalau diambil daripada hak orang lain, al-ghasab ni rampas, pulang semua sekali pada orang yang menjadi mangsa rampas. Bukan keluarkan 20% dekat masjid. Tak boleh. Wang rampas, ragut beg wanita semua sekali, semua kena pulang balik kat wanita tu. Kalau tak tahu kena cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa dah tua-tua barulah, dah memang habis usaha dah, barulah boleh difikirkan untuk diberikan ke masjid dengan niat bukan kita yang bersedekah, tapi mangsa itu yang bersedekah. Itu Tapi tiba-tiba jumpa pula mangsa tu. Kita kena dapat izin daripada dia. Beritahu kat dia, saya dah sedekah kan, okey tak? Kalau dia kata tak mau, saya nak duit saya balik, kena pulang balik duit dia. Yang sedekah tu kira kamulah, perompak tu lah yang bersedekah. Kira tobat lah tu. Macam tu. Katalah pula dia dah sedekah kan, ataupun dia tak sedekah kan, dia pergi laburkan pula. Ini cerita lain. Yang labur tu dapat untung tu semua tuan punya tu, bukan yang perompak tu. Baik. Kemudian yang kedua, dividen yang diberikan oleh pihak KWSP jika sekiranya ia daripada akaun simpanan syariah juga tertakluk hukum zakat. Yes, simpanan syariah tak keluarkan zakat bagi pihak tuan-tuan. Jangan marah pula. Kata, kenapa simpanan syariah tak keluarkan ni? Tabung haji keluarkan tau. Tak boleh simpanan syariah nak keluarkan sebab tak cukup syarat wajib zakat duit tu. Kerana tuan-tuan tidak ada milkut tam, milik penuh.
milik penuh tu maksud dia tuan-tuan tak boleh keluarkan ikut suka hati. Kalau dekat tabung haji boleh nak keluar ikut suka hati. Ini dekat USP tak boleh. Ada syarat dia. 50 tahun boleh keluar awal sikit, 55 tahun boleh keluar semua. Kalau nak keluar yang lagi awal kena ada sebab, beli rumah ke, deposit rumah, kena nak pergi haji ke. Tapi khas untuk itu. Nak pergi labur dekat saham amanah patuh syariah ke, boleh keluarkan, tapi terus ke situ. So tak ada zakat dikeluarkan pada keluaran sikit-sikit macam tu. Baik, jadi ada pun dividen. Ni cerita dividen dividen simpanan syariah, iaitulah yang 5.9% baru ni dapat tu kena keluarkan sendiri zakat. Tapi bukan tahun ini. Ini bila pencen nantilah terkumpul. Kemudian sesiapa yang simpan duit dalam simpanan konvensional perlulah melalui proses pembersihan. Contohnya, hari ini setahun lepas dah ada simpanan syariah. Simpanan syariah ni dah ada tahun 2017. Siapa yang tak tukar lagi, maknanya tuan-tuan melabur dekat tempat haram. Simpan duit dan biarkan dilabur tempat haram. Padahal ada pilihan. Dulu tak ada pilihan. Sekarang dah ada pilihan. Maka haram kekalkan dekat simpanan konvensional. Bila dapat dividen 6.15, tuan-tuan tak boleh ambil 68% daripada 6.15. Faham? Itu statistik terkini. Sesiapa yang dengar dekat luar tu, sesiapa yang kata simpanan konvensional lebih besar daripada simpanan syariah, ya, dari sudut nombor. Bagi yang tak tahu halal haram, ya betul. Simpanan konvensional dapat 6.15, simpanan syariah 5.9. Nampak lagi besar konvensional. Tapi sesiapa orang Islam yang pegang 6.15 tu, katalah 6.15 tu bernilai 10,000, maka ataupun bernilai 10,000, 6,800 ringgit dia kena sedekahkan ke fakir miskin. Maknanya yang tinggal berapa ringgit? Sikit je tuan-tuan. Maknanya besar lagi keuntungan simpanan syariah. 68% adalah statistik terkini. Tahun lepas simpanan syariah dapat 6.4%, simpanan konvensional 6.9. 6.9 tu 64% kena bersihkan dividen dia. Tahun ini lagi tahun 2 tahun lepas lah, tahun 2017, 2018 kena bersihkan 68%. Lagi banyak. So cepatlah tukar ke simpanan syariah. Tapi zakat ada apa-apa tak? Tak ada ke atas simpanan konvensional, kerana dia adalah bukan tak ada, kena bersihkan 68% tu. Yang baki tu barulah bincang zakat nanti bila dah nak keluarkan keseluruhan. Kemudian Muslim perlu meletakkan wang simpanannya ke dalam akaun simpanan syariah. Jika tidak, dia telah melanggar arahan syarak dengan meletakkan wangnya ke dalam akaun tidak patuh syariah sedangkan dia memiliki pilihan. Maka hendaklah dia bertaubat dan wang dividen hendaklah dibersihkan. Itu saya sebut tadi. Bertaubat dengan melakukan pembersihan 68% untuk tahun ini, 64% tahun lepas. Okey. Jadi bila nak keluarkan zakat ni? Bila dah keluarkan secara selonggok nanti dah pencen. Berapa nak keluarkan? Berapa tahun nak keluarkan? Keluarkan ikut 1 tahun cukup. Dia ada dua pendapat. Satu, keluarkan 2.5% daripada jumlah yang terkumpul. Contohnya, jumlah terkumpul itu setelah dibersihkan apa-apa 100,000. Keluarkan 2.5% daripada 100,000. Ada satu lagi pendapat kata tak payah bersihkan apa-apa. Tak payah keluarkan zakat apa-apa kecuali setelah 1 tahun pula. Maknanya tahun 2019 ni keluarkan duit. Mac 2019, Mac 2020 kalau ada lagi lebih daripada 85 gram emas punya nilai, iaitu sekitar RM15,000, barulah keluarkan 2.5%. Masa tu Zah habis lah kot duit. Tapi kalau belum habis, pakai. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga pula kata, baik, keluarkan duit tu katalah 100,000 tu keluarkan semua. Lepas tu bayar dulu apa-apa hutang yang paling crucial, yang paling terkini. Hutang kereta, hutang ni.
Apa berbaki, kalau lebih daripada nisab, baru keluar zakat. Begitu. Okey, sebab ada ramai orang yang dia pencen, dia habis, dia berhenti dah, dia pencen lah. Dia keluarkan duit, sebenarnya dia bukan orang kaya pun. Dia banyak utang. So sebenarnya orang kaya ni orang yang hutang terkini, bukan hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka panjang, semua kita fikir miskin belaka, tuan-tuan. Hutang rumah 30 tahun tak habis-habis. Ini hutang terkini, dainul hal namanya. Bukan dainul muajjal. Dainul hal, hutang terkini yang come due, yang kena bayar. Hutang pada tahun itu, adik-beradik pun bayar dulu, bank pun bayar dulu, 1 tahun. Maknanya 1 tahun punya hutang kereta. Campurlah sebulan 200 kali 12, 2,400. Tolak dulu tepi. Rumah berapa? Tolak. Kakak pinjam, tolak. Tengok tinggal daripada 100,000, tinggallah 20,000 kena zakat. Maknanya sebab lebih nisab, 20% daripada 20,000. Tapi kalau kurang daripada 15,000, tak kena, sebab saudara dikira miskin. Gitulah dia. Kemudian seterusnya, hukum forex trading online. Forex trading ada 2 jenis forex. Ya. Jadi keputusan Majlis Fatwa Perlis, perdagangan mata wang secara online melalui platform-platform sama ada tempatan atau luar negara diharamkan. Sama ada dijalankan oleh individu atau institusi perbankan dan lain-lain. Itu dia punya statement pendek dia. Semua forex trading haram. Walaupun ada orang dia berhenti kerja sebab main forex trading. Ada orang kaya buat main forex trading. Tapi kaya tak semestinya bahagia. Baru saja saya ada seorang kawan kenalan, seorang profesor di universiti. Dia mengaku pada saya bahawa dia main forex trading. Dia tak peduli pendapat yang saya dah war-warkan. Majlis JAKIM pun beritahu haram, dia tak peduli. Dan dia main untung banyak, tuan-tuan, banyak, juta. 1 juta dia dah dapat. Dan dia pun mulalah sombong, dia kata. Dia cerita saya. Dia makan pun tak nak makan kat gerai-gerai biasa, nak makan kat hotel. Lepas tu cakap dengan orang pun dah sombong. Macam-macam lah. Solat pun dah mula terabai. Doa pun dah tak berdoa. Kaya, dah jutawan. Tiba-tiba dia kata satu hari tu dia tengah melabur tu, dia tengah trading tu, dia terlupa nak buat stop loss. Dia ada stop loss punya button. Dia tertidur sebab dia tengok naik dah harga tu, dia tengok relax lah, dia pun tertidur. Naik, dia tidur, dia bangun tidur, semua dah jatuh. Dia rugi RM1 juta. Dia kata 6 bulan dia tak cakap. Dia tak cakap dengan orang kat luar lah. Family tu mungkin cakap lah. Puasa tu 6 bulan. Sewel sekejap. Pergi umrah baru dapat kekuatan balik. Sekarang dah waras balik. Tuan-tuan, profesor tu. Bukan main-main. Profesor. Kan? Tapi dia mengaku, ini tak ada berkat, tuan-tuan. Tak ada berkat. Jadi, dalam Majlis Fatwa Perlis, kita kata forex trading haram. Forex dia ada banyak. Forex yang pertama, foreign exchange. Macam money exchanger dekat airport tu. Nak pergi umrah, nak tukar duit ringgit kepada rial Saudi. Itu forex juga. Itu harus. Sebab memang kita nak pergi sana. Kalau kita buka booth yang jual duit tu pun, harus juga dapat untung. Sebab kita sediakan servis. Itu forex exchange. Foreign exchange. Forex. Yang kita cerita bukan foreign exchange. Yang kita cerita foreign exchange trading. Iaitulah kita main duit ni, jadikan dia sebagai barang dagangan. Patutnya barang dagangan ni macam air mineral, kamera, kerusi, benda-benda yang ada kegunaan pada diri dia. Tapi tak, kita jadikan duit yang patutnya sebagai perantaraan. Seseorang nak menjual dan membeli, kita jadikan perantaraan tu. Orang suruh jadikan barang yang nak jual beli tu sebagai barang dapat untung. Dia tak, perantaraan tu aku nak untung. Itu yang pelik manusia macam ni. Bila perantaraan tu
yang tak ada value, intrinsic value namanya. Tak ada manfaat pada diri dia. Contoh duit kertas, contoh air mineral ni tuan-tuan, apa manfaat dia? Boleh minum lah. Rostrum ni apa manfaat? Dia boleh pakai sebagai rostrum, letak barang, letak laptop atas ni. Kursi boleh duduk. Ada manfaat pada diri dia, sebab tu kita beli benda ni. Duit kertas kita beli sebab apa? Boleh minum? Tak boleh. Boleh makan? Tak boleh. Dia digunakan untuk beli barang yang ada manfaat. Tiba-tiba kita beli dia kerana kita sengaja nak tunggu dia punya harga naik dan turun. Bila kita beli berendah, naik harga, kita jual, kita untung. Ini salah. Dari sudut falsafahnya salah. Demikian kalau tuan-tuan yang ada dekat depan saya ni, kalau tuan-tuan ni walaupun orang pelih, katalah tuan-tuan ni orang pelih yang tak sama pendapat dengan majlis fatwa, iaitulah tuan-tuan ni pegang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Contoh, tuan-tuan kena jauh juga, sebab ulama besar Asy'ariyah Imam Al-Ghazali mengharamkan. Okey, itu dah dekat depan tu. Ulama besar Asy'ariyah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kata, fa khalqullahu ta'ala ad-darahim wa dananir hakimain mutawassitain baina sa'iri al-amwal hatta tuqaddir bihim al-amwal id la gharada fi a'yanihima id ila an yaqul kadhalika an-naqd la gharada fihi wa huwa wasilatun ila kulli 'ard ila kulli gharad. Dia kata Allah menjadikan duit, dinar dan dirham termasuk wang kertas ni sebagai perantaraan di antara semua barang-barang yang wujud atas muka dunia ni, sehingga boleh barang-barang yang lain tu dinilai menggunakan duit. Ini berapa? RM1.80. Ini berapa? RM1,000. Ini berapa? RM200. Semua barang dinilai guna ringgit. Nampak? Ini berapa? Free. Kasut berapa? RM200. Semua pakai ringgit. Kan? Itu Imam Ghazali sebut. Id la gharada fi a'yanihima, kerana tidak ada tujuan manfaat pada diri duit itu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sesiapa yang berpegang kepada Asy'ariyah, dengar ni betul-betul. Kerana dia lagi kadzalika naqd la gharada fi, maka oleh kerana itu dari sudut falsafahnya, duit tidak patut dijadikan apa-apa manfaat pada diri dia. Dia menjadi perantaraan. Ya, dia pun sebut juga, fa idza tujira fi ainihima faqad ittakhadhahuma maqsudan ala khilafil hikmah. Dia kata sesiapa yang telah mengambil mata wang untuk didagangkan kerana diri dia, maka telah pun dia bercanggah dengan hikmah penciptaan duit itu sendiri. Kata kalau tuan-tuan bermazhab Salafi zaman sekarang, yang mana mereka merujuk banyak kepada apa nama tu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga menyebut perkara yang sama. Ibnu Taimiyah kata, ad-darahim wa dananir la tuqsad li dhatiha bal hiya wasilatun ila ta'amul biha wa li hadha kanat athmanan bi khilafi sa'iril amwal fa innal maqsud al-intifa' biha wal wasilatul mahdah la allati la yata'allaq biha gharadun la bimadatiha wala bisuratiha. Dia kata duit emas dan perak dan duit tidaklah dimaksudkan pada dirinya, tetapi dia adalah perantaraan kepada sesuatu. Oleh kerana itu mereka menjadi harga berbeza dengan semua komoditi yang lain, barang-barang yang ada nilai barang kegunaan, kerana maksud al-intifa' bagi semua barang-barang yang lain. Ya, dan pada duit itu adalah nilai semata-mata. Ya, tidak berkait dengan dia punya tujuan kegunaan kerana madatiha, kerana dia punya apa nama tu item. Kalau kertas tu sendiri bukan nak digunakan untuk menulis, kertas ringgit tu. Begitu juga dengan dinar bulat tu, bukan untuk digunakan kerana dia emas tu, tidak. Tapi kerana dia punya nilai. Jadi itu Ibnu Taimiyah, dan disokong kuat oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata kalau diniagakan maka hancurlah. Maka kalau tuan-tuan ni pula geng yang betul-betul respect kepada falasifah,
Maka toke falsafah tuan-tuan, selain daripada Al-Ghazali, Imam Ibn Rushd pun mengharamkannya juga. Imam Al-Qarafi pun mengharamkan juga. So mana ulama yang hebat-hebat ni sejak dulu lagi melihat perkara ini jangan dilakukan. Itu dari sudut filosofinya. Kemudian dari sudut teknikal pula, kalau ulama terkini pula, ulama terkini tuan-tuan yang paling kuat sekali dia punya pengaruh dalam dunia kewangan Islam hari ini, namanya Syekh Mufti Taqi Uthmani. Dia ni ketua fatwa di Auditing and Accounting Organisation for Islamic Financial Institution, AUFI, dekat Bahrain. Dan dia ni bila pernah dulu dia tak setuju dengan struktur sukuk, dia kritik terus. Tahun depan tu sukuk punya nilai semua jatuh, orang tak keluarkan sukuk sekejap sebab tercabar dengan dia punya kata-kata seorang. Dahsyat. So dia ni kata pun tak sepatutnya dijadikan jualan ataupun komoditi wang ni. Banyak lagu datang mana tu, bukan daripada handphone saya. Dia boleh bocor. Okey. Kemudian tadi fatwa Perlis mengharamkan kerana sebab yang pertama, tiada secara tunai dan serta-merta. Ini teknikal pula. Tadi secara filosofi. Tapi fatwa Perlis tumpu kepada teknikal dia lebih, iaitulah kerana tak ada taqabud secara hakiki ataupun hukmi. Ini panjang nak cerita tuan-tuan, tapi maknanya bila duit dengan duit, bila tukar, dia kena dua-dua tu ada serah terima serta-merta. Tapi dalam forex trading online ni tak berlaku benda tu. So jadi ada syubhah riba. Yang kedua, ada riba pada pinjaman tunai platform. Sebab platform ni tadi, iaitulah online platform ni, dia disediakan leverage. Kita letak 100, kita boleh beli mata wang yang bernilai yang lebih lagi, seolah kita ada 100,000. Maka itu leverage yang mempunyai unsur memberi pinjam. So dalam hadis Nabi sebut bahawa tidak boleh gabung pinjam dan juga jual beli. Pinjam dan jual beli. Jadi platform ni dia bagi kita pinjam sebab kita ada 100, kita boleh beli dengan harga nilai sebanyak 100,000 ataupun 10,000. So mana datang lagi 19,000 tu? Mana datang lagi 9,000 tu? Datang daripada seolah pinjaman oleh pihak platform. Bila dia pinjam, patut pinjaman tanpa faedah. Tapi sebab dia pinjam untuk kita guna platform dia, platform dia guna tetap percuma, kena bayar. So maknanya itu jual beli. So digabungkan di antara pinjam dengan jual beli, hukumnya haram. Contohnya gini, saya bagi pinjam pada orang A RM100 dengan syarat kena beli saya punya selipar. Jadi orang tu pun terpaksa beli selipar saya sebab dia segan, dia dah pinjam duit saya. Jadi dia dah jadi riba. Dalam hadis Nabi ada sebutkan tidak boleh digabungkan di antara jual beli dengan pinjam. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga, ada unsur tidak tentu, gharar. Kerana identiti penyedia platform. Penyedia platform ni kita login, register, login. Kalau dia hilang, duit kita adalah akaun dia tu, hilang, terbang semua. Kita pun tak tahu nak report kat siapa, tak tahu. So jadi dekat situ ada lagi gharar yang besar. Kemudian ada juga unsur maisir, iaitulah judi, mendedahkan pedagang kepada peluang untung risiko bergantung kepada spekulasi pergerakan nilai mata wang yang berada di luar kawalan. Jadi ini adalah unsur-unsur sampingan. So jadi semua ini tergabung, jadilah fatwa mengharamkan forex trading online. Jadi jangan tuan-tuan kata, habis ni bank pun ada buat. Bank konvensional je buat tuan-tuan. Bank konvensional riba pun dia buat. So jadi forex ni dia tak kira, dia boleh belagak. Tapi Islamic bank tak dibenarkan buat. Tak ada Islamic bank yang buat benda ni tuan-tuan.
Baik, jadi habis forex, yang terakhir tajuk kita adalah wang pertandingan. Lepas tu kita nak bagi peluang soal jawab. Wang pertandingan yang pertama sekali, hukum pertandingan adalah harus. Jadi kalau tuan-tuan jabatan ke sekolah nak buat pertandingan, harus kalau tak ada yuran. Tak ada yuran. Hadiah disediakan oleh PIBG, harus. Tapi kalau buat pertandingan yang ada yuran dan pemenang akan dapat wang yang paling banyak daripada yuran, hukumnya haram. Nampak? Contoh, jabatan tak ada duit nak buat pertandingan. So jadi diiklankan futsal, bayar seorang satu kumpulan RM100. Ada 10 kumpulan masuk, ada RM1,000. Siapa pemenang pertama dapat RM800 ataupun dapat RM600, pemenang kedua dapat RM200, yang baki tu dapat wang sagu hati ataupun plak sagu hati saja. Haram hukumnya pertandingan itu, kerana adanya unsur perjudian, iaitulah semua boleh rugi dan semua boleh ada peluang untung dan rugi. Semua ada peluang nak jadi johan, tapi semua ada peluang untuk kalah lalu hilang duit wang pertaruhan dia. Maka itulah yang dimaksudkan dekat sini, penganjuran pertandingan yang membabitkan yuran peserta untuk dijadikan hadiah, sama ada keseluruhan yuran atau sebahagian. Maka yuran tu sebahagian sponsor, sebahagian lagi yuran, sebahagian lagi dia ambil daripada yuran pun tak boleh juga, tuan-tuan. Dia kena betul-betul keseluruhan daripada yuran dia ambil jadi hadiah, ataupun sebahagian je, sebahagian lagi dia ambil buat administration contoh, ataupun bayar court, bayar sewa tempat pun tak boleh juga. Kalau nak boleh, iaitulah hadiah daripada pihak ketiga yang tak masuk bertanding, iaitulah yang berhormat ke, ketua jabatan ke, kerajaan negeri ke, sponsor, boleh. Ya. Namun pertandingan yang membabitkan pertaruhan berbayar atau apa-apa nilai harta adalah diharuskan. Tapi kalau ada berbayar boleh, dengan syarat satu, pertandingan tu bukan jenis nasib. Macam nombor ekor lah, berbayar kemudian bergantung pada nasib, tu tak boleh lah. Tapi kalau nak jadi boleh, berbayar masih ada boleh. Tapi yang pertama, ciri dia mestilah bukan nasib. Yang kedua, dia mesti bukan salah satu, dia mesti gabungan ni, mesti syarat ni mesti dipenuhi, ya. Tidak terkurang daripada 1/3 daripada peserta berlekatkan dan berdaya saing menyertai pertandingan tanpa dikenakan bayaran. 1/3. Kalau ada 10 kumpulan, 3 kumpulan mesti dibenarkan masuk percuma. Bukan dia tu budak sekolah yang tak pernah main. Dia mesti ada berdaya saing, mesti kompetitif, dia mesti boleh menang. Barulah seluruh pertandingan menjadi harus. Ini adalah berdasarkan kepada fatwa majoriti ulama dulu dan sekarang tentang peranan muhallil. Ini panjang cerita dia, cuma kesimpulan dia itu, kalau tuan-tuan nak buat pertandingan, tak ada duit daripada pihak ketiga, duit nak kutip daripada peserta, pastikan ada 1/3 daripada pasukan yang masuk diberi percuma. Bukan kalau 10 kumpulan, bukan 3 kumpulan. 3 ke? 3 lah, okey lah 3. Kalau 1/3, 9 lah, kan? Sebab kalau 10 kumpulan, 33.3. So 3,5 kumpulan. Tu tak boleh ada 3,5. 3 tu kira boleh lah. Jika kedua-dua atau salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka pertandingan tersebut dilarang. Maka semua jabatan kerajaan, sekolah kena faham. Ini adalah tanggungjawab dalam fatwa Perlis, memberi maklum kepada seluruh rakyat negeri Perlis agar jangan tersilap menganjurkan program yang ada yuran macam ni. Jadi itulah sahaja slot untuk sesi kedua, dan saya tak tahu ada ruang soal jawab ke dengan doktor sekali, ya? Ya. Dua-dua sekali. Bukan? Doktor. Itu saja, okey. Saya rasa sekadar itu saja. Saya serah balik pada saudara Tuan Pengerusi. Ya, sekian pembentangan bagi sesi yang kedua oleh berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Zahruddin bin Abdul Rahman.
Jadi kita meneruskan dengan sesi soal jawab. Bagi sesiapa yang nak buka soalan, dipersilakan insya-Allah. Khususnya yang berkaitan dengan fatwa, ya, dipersilakan yang angkat tangan di sini. Boleh cakap, dengar insya-Allah. Yang pertama berkenaan dengan zakat emas. Biasanya kita ambil pasal punya 85%. Jadi tidak ada orang yang lebih. Mungkin untuk tahun mungkin tak ada tidak. Mungkin kita bayar mungkin ada solusi itu. Boleh tak? Boleh tak kita buat pembayaran berkenaan secara ansuran? Contohnya melalui potongan gaji. Mungkin seseorang tu dia dah tahu dah nilai barang kemas isteri dia ataupun sendiri dia lah sekian berat. Mungkin dia akan buat potongan secara bulanan. Jadi untuk dalam jangka tempoh tu, jadi dia tak perlu keluarkan dah dalam bentuk yang kita kata pukal lah 500-100 ribu. Yang keduanya berkenaan dengan simpanan perbankan seperti yang doktor cakap tadi. Adakah kita perlu menyimpan duit kita tu dalam saranan tadilah dalam akaun Islamik supaya kita tak perlu bersihkan, ataupun yang bank yang hanya menjalankan perbankan Islamik. Contohnya macam Bank Islam ataupun Maybank. Maybank dia ada banyak akaun kan, mungkin kita boleh simpan dalam bentuk akaun Islamik sahaja ataupun macam mana. Dan yang ketiga berkenaan dengan yuran pertandingan tadi. Jika pertandingan tersebut mengenakan yuran tu melibatkan kos, kita kata tadi macam tadilah, sewa tempat, bangunan, bagi makan, bayar pengadil, dan ada sedikit keuntungan kepada penganjur, cuma hadiah sahaja diambil daripada pihak ketiga, adakah itu dibolehkan? Sekian, terima kasih. Ya, satu soalan insya-Allah boleh untuk dijawab oleh yang berbahagia Dr. Zaharuddin insya-Allah. Ataupun nak lanjut lagi soalan doktor? Lagi-lagi. Insya-Allah soalan yang kedua, insya-Allah kalau boleh bagi soalan yang berbentuk poin, jangan kita panjangkan soalan insya-Allah. Jadi persilakan, siapa lagi? Ada. Orang tolong angkat tangan kalau yang bagi yang nak soal di belakang di belakang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin bin Juari. Ada 3 soalan. Pertama, secara ringkas Bitcoin yang dijalankan di Malaysia ni lah, terutama program-program Bitcoin. Kita tahu nilai Bitcoin sekarang ni dah, kalau satu pun dah 30, ada 30,000. Mungkin lah dalam 25 gitulah. Jadi ada syarikat-syarikat yang menganjurkan Bitcoin untuk buat program dengan berapa label lah, saya tak payah terang secara detailnya. Yang keduanya berkaitan dengan pertandingan juran ataupun yang setengah menganjurkan kolab ikan tu. Kita bayar, lepas tu kita mancing, dapat tak dapat tu persoalan lah. Dan untuk tangkap ikan kan dia ada yuran-yuran, dia memancing di kolam-kolam tu. Yang ketiga berkaitan dengan trading bursa saham melalui online juga. Itulah secara ringkasnya. Wassalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu sebab walaupun 2 orang yang bertanya tapi ada 6 soalan. Soalan yang pertama, zakat emas. Kalau seseorang itu dia ada emas perhiasan dan dia dah boleh agak kiraan dia berapa, ya, untuk dia kena bayar, dan dia tak mungkin bersedia untuk bayar secara pukal atau secara lamsam pada hujung haul, kemudian dia nak buat ringan sikit, dia bayar secara ansuran dengan kiraan anggaran, ya, boleh atau tidak boleh? Jadi bagi saya, apa saja usaha kita untuk membuat bayaran zakat itu adalah diharuskan, kerana dalam banyak mazhab
mengharuskan bayaran zakat lebih awal daripada tarikh sampai waktunya, ya, maka kita ambil keadaan itu untuk mengharuskan, tetapi perlulah ada rujukan terlebih dahulu. Maknanya kita memang dah ada rujukan. Tahun lepas kita dah tahu dah pukalnya berapa, ya. Kemudian tahun ini kita nak beringan sikit beban, kita nak potong awal-awal. Boleh? Boleh. Tetapi bila sampai nanti dekat hujung, kita kena calculate balik, kira balik. Contohnya kita potonglah RM30 setiap bulan, ya. Tapi bila kita dah sampai dekat hujung nanti, kita kena tengok harga emas pada hujung bulan 12 tu. Sebab mungkin harga emas bulan 1 tu dah kira terlebih daripada bulan 12. Mungkin kurang, mungkin naik, mungkin turun. Tapi yang paling patut kita ikut adalah harga emas jualan pada hujung tempoh. So jadi nanti kalau tengok, kalau terkurang tu kita tambahlah. Kalau terlebih tu kita kira itu untuk tahun depan. Kiralah, tulislah kat mana-mana. Begitu kaedah dia. Kemudian untuk soalan yang kedua, kalau kita nak simpan duit di bank, adakah boleh kita simpan dekat bank yang ada dua rangkai? Bank konvensional ada, bank Islam pun ada. Ataupun kita mesti simpan dekat bank yang ada Islamik je. Itu namanya full-fledged Islamic bank ataupun yang subsidiary. Kalau yang full-fledged ni, itulah satu je, dia tak ada cabang konvensional. Contoh dia kalau bank tempatan, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, ataupun bank luar negara, dia ada Ar-Rajhi Bank atau Kuwait Finance House. Itu semua bank yang tak ada konvensional. Jadi boleh simpan kat tempat mereka sudah tentu. Adapun bank yang ada cabang parent konvensional, boleh tak kita simpan? Boleh juga. Tak ada masalah halangan dari sudut hukum syarak, kerana mereka dianggap entiti yang berbeza, kerana ada lesen yang berbeza. Walaupun dalam satu kumpulan, tapi dianggap syarikat yang berbeza. Cuma laporan kewangan dia consolidated, dia gabungkan. Tapi ada laporan kewangan yang diasingkan pun ada juga. So jadi oleh kerana itu dah ada syarat-syarat yang diletakkan oleh Majlis Penasihat Syariah di bank negara dan di institusi kewangan tersebut sendiri, yang memastikan bahawa urusan tadbirnya semuanya patuh syariah dan tidak kena mengena dengan bank pusat dia ataupun bank parent bank dia, ya. Jadi boleh nak simpan kat Maybank Islamik ke, CIMB Islamik ke, ataupun mana-mana bank yang ada Islamik tu boleh. Hatta Hong Leong Islamic Bank pun boleh, ya, sebab semua ikut panduan Islamic Financial Services Act 2013, akta yang sangat jelas, yang ketat, yang menjadi punca kuasa kepada mereka. Yang ketiga soalannya, yuran pertandingan. Kos diambil daripada peserta, katalah RM100, daripada 10 kumpulan ada RM1,000, maka RM800 diuruskan untuk pakaian, untuk sewa tempat, untuk macam-macam lah, tapi tak digunakan untuk hadiah. Habis duit tu, ada sikit 20% lagi penganjur ambil untuk dia punya syarikat, ya. Yang untuk peserta ni semua daripada YB contoh, daripada pihak ketiga. Boleh tak? Boleh. Sebab itu bila kita beri fatwa tentang yuran pertandingan ni, masalah kita sebenarnya, peserta ni dia tak boleh nak tahu macam mana dia nak interview, dia nak masuk pertandingan, dia nak kena tanya dulu orang tu. Maklumat macam ni siapa yang tahu? Penganjur. Sebab tu kita beritahu dalam majlis penerangan ni, supaya kalau tuan-tuan jabatan tuan-tuan bertanggungjawab menjadi penganjur, tuan-tuan yang tanggung dosa. Kalau pertandingan tu ada judi, tuan-tuan tanggung dosa. Peserta ni mungkin dia tak ada rights untuk bertanya pun kepada penganjur tentang duit tu datang dari mana, hadiah berarti ketuk parti ke tidak, dia pun tak larat nak bertanya, kan? Maka kalau yang larat bertanya tu baguslah. Tapi yang tak larat tu maknanya tanggungjawab penganjur. Jadi sebab tu kita beritahu pada khalayak, dan fatwa ni juga disebarluaskan supaya semua sekolah, jabatan agama, universiti tahu perkara ini bila nak dianjurkan dalam kawasan mereka, dalam tanggungjawab dosa pahala mereka jugalah maksudnya.
Soalan yang keempat pasal Bitcoin. Bitcoin ni belum keluar lagi fatwa di peringkat Perlis. So saya tak nak mendahului lah. Walaupun ada fatwa di peringkat antarabangsa bercampur-campur. Ada yang kata harus, ada yang kata haram, ada yang kata harus bersyarat. Ya, antara yang kata haram Mesir, Turki, ya, dan adalah beberapa negara lagi. China, China bukan fatwa, China negara. Ada yang kata harus, contohnya ada syarikat-syarikat, contohnya syarikat Amani, syarikat Blossom, ya, dan dari syarikat ada lagi di Pakistan pun ada. Kemudian Indonesia pula negara telah mengiktiraf Bitcoin sebagai komoditi. So ada perbezaan pendapat lah, perbezaan pendapat. Dan mufti wilayah pun kata haram juga, ya. Perlis belum keluar lagi fatwa. Walaupun dah bincang, fatwa belum keluar, ya. Cuma pada ketika ini, kalau tuan-tuan nak tahu, saya boleh bagi tips sikit. Apa saja kumpulan-kumpulan yang buat pelaburan ke Bitcoin, sebab tengah turun harga Bitcoin ni sebenarnya adalah waktu bagus untuk melabur. Ni orang kata tengah turun ni tak bagus, patutnya tengah turun lah bagus, tengah naik lah tak bagus. Sebab tengah naik patut kita dah beli. Kalau tengah naik baru nak beli, nanti turun. So waktu tengah murah lah mampu beli. Tapi kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan jangan beli melalui orang tengah. Sebab orang tengah ni banyak penipu, scammer banyak. Ya, kalau tuan-tuan tak reti, jangan terlibat. Kalau nak terlibat, belajar sampai reti. Kalau tak reti, jangan terlibat. Itu je poin dia. Itu fatwa kita nak beritahu, tapi tak keluar lagi lah. Tapi maknanya, macam kalau tuan-tuan tak reti, tuan-tuan akan mudah tertipu dan akhirnya membazirkan duit. Kena tahu macam mana nak daftar, macam mana nak guna e-wallet, nak transfer macam mana, nak simpan kunci dia macam mana. Kena belajar. Kalau tak tahu, jangan terlibat. Haram terlibat dia, sebab akan jadi gharar pada diri sendiri, akan jadi waste of money ataupun dhia'al amwal, membazirkan duit. Ya. Adapun guna orang tengah boleh, tapi banyak orang tengah ni tipu. Contohnya dia tipu, dia buat lari duit, ataupun dia beli ikut guna dia punya akaun, akhirnya dia buat lari. Ataupun dia janjikan keuntungan tetap, haram pula sebab riba. So jadi jangan terlibat. Jadi kalau tanya tadi tentang skim-skim, jangan terlibat. Kalau setakat nak dengar pengajaran ni boleh, tapi disuruh bayar pada dia, jangan. Mungkin datang tu nak belajar apa dia nak terang. Dah belajar sikit, tu belajar sendiri, campur pergi kursus lagi, dah tu belajar sendiri. Tapi jangan bagi duit kat dia dari sudut nak beli Bitcoin tu. Cuma nak beritahu, Bitcoin memang harga dia memang luar biasa. Naik pun luar biasa, turun pun luar biasa. Tapi hari ini di Malaysia belum ada pendirian yang sangat jelas oleh kerajaan. Maka oleh kerana itu, kalau tuan-tuan nak KIV dulu pun boleh, ya. Yang seterusnya, soalan kolam ikan. Pertandingan kolam ikan pancing, tak tahu dapat atau tidak dengan yuran. Baik, dia ada banyak jenis pancing. Contoh, kalau tuan-tuan kena bayar untuk masuk memancing 1 jam, tuan-tuan kena bayar RM20, hukumnya harus kalau bukan pertandingan. Sebab kita bayar waktu, bukan ikan dapat atau tidak. Ya, so jadi kita bayar, kita dapat dah apa yang kita bayar, iaitu 1 jam memancing. Walaupun tak dapat seekor ikan. Contoh kan. Jadi dia punya bayaran bukan ikut berapa banyak ikan kita dapat, tapi berapa jam kita ambil. Itu harus. Tapi ada pertandingan yang mana pertandingannya kena bayar yuran, kemudian pemenangnya ikut siapa punya ikan paling berat. Ya? Yang itu haram. Siapa punya ikan paling berat. So jadi itu tak diketahui. Okey? Maka itu samalah pertandingan yang semua orang ada peluang untuk rugi, semua orang ada peluang untuk untung. Begitu. So jadi itu adalah mancing ikan, siapa punya ikan paling berat. Ya. Okey, yang seterusnya, trading bursa saham online. Bursa Malaysia ada lebih kurang 500 saham patuh syariah. Boleh beli, tapi kena melalui kaedah ni juga, macam Bitcoin juga. Iaitulah kena buka CDS account, kena ada broker, kena ada duit dalam akaun simpanan dekat broker tu, kena tahu cara beli, kena tahu bahawa nak jual berapa, iuran yang kena tolak, dia fee dia kena tolak berapa. Ya. So jadi boleh hukumnya trading
di Bursa Malaysia secara online, sebab memang online pun tak ada nak pergi ke kaunter mana nak pergi tak tahu, semua buat online, pakai komputer ataupun pakai handphone. Memang begitulah jawapannya. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Silakan. Ya, di sini ada soalan bertulis. Siapa yang nak tulis bagi kat saya boleh. Iaitu berkenaan dengan soalan di sini. Ramai yang membuat pinjaman bank untuk buat simpanan ASB. Apa hukumnya? Baik, tadi kita bincang ASB harus. Kalau buat pinjaman secara konvensional haram. Walaupun pelaburan ASB itu diharuskan dengan syarat mesti buat pembersihan. Walaupun kita buat pembersihan, tapi kalau cara dia dapat duit tu cara riba, tak boleh. Tapi kalau kita pergi perbankan Islam, kita buat pembiayaan secara Islamik, maka hukumnya harus juga lah. Tapi kalau buat pinjaman daripada bank konvensional, labur ke ASB ke, labur ke pergi haji pun haram hukumnya tuan-tuan. Bukan ASB saja. Kalau duit pinjam secara riba tu pergi haji, hancur tuan haji kita. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dan hadis Allah itu baik dan tak terima duit daripada sumber yang kecuali baik jugalah. Tak terima kecuali yang baik, termasuklah sumber harta. Wallahu alam. Sila tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Yahya. Satu soalan saja. Kita bincang tentang pelaburan dan juga simpanan di institusi keuangan yang sama ada patuh syariah dan juga konvensional. Bagaimana dengan petugas di institusi tersebut? Adakah penghasilan daripada penggajian dia itu haram ataupun halal kalau dia bertugas di institusi yang konvensional? Terima kasih. Baik, jadi soalan ini memang soalan yang telah lama disoalkan kerana khususnya dulu perbankan Islam ni tak ada. So jadi orang Islam seluruh dunia ada kerja di perbankan konvensional. Lalu jawapan ulama kena mengikut kawasan. Kalau di tempat itu tak ada perbankan Islam, lalu perbankan konvensional je ada, maka jawapan para alim ulama di ketika itu ada sikit keringanan diberikan, dengan syarat pekerja itu tidak bekerja dalam sektor yang disebut oleh Nabi, iaitulah dalam hadis Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Yang mana dalam hadis tu kata dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba, yang beri makan, dan orang yang menulis dan yang menjadi saksi. Lalu kalau petugas itu direct membantu pinjaman riba itu, dialah kerja kat depan kaunter, dialah yang tukang tulis dokumen, jadi lawyernya, yang itu tak boleh. Tapi kalau dia indirect tu maknanya dia credit committee dia adalah technician dia, yang itu ada keringanan, Itu kalau dalam konteks tak ada perbankan Islam di negara tersebut, Kalau yang ada perbankan Islam, maka keharusan itu menjadi semakin mengecil. So ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh bekerja tapi cara dia macam tadi juga, tak direct, dan dengan betul-betul niat untuk menimba ilmu saja dulu untuk digunakan kepada perbankan Islam. Bila dia mendapat peluang, pada waktu yang sama dia sentiasa cuba untuk mendapatkan peluang pekerjaan di perbankan Islam. Maknanya dia dah niat, maknanya memang dia azam tu ni sementara je. Sementara dia belum dapat tempat tu, dia mempelajari ilmu-ilmu ini untuk digunakan kepada kebangkitan, kemakmuran perbankan Islam. Tapi itu adalah dalam keadaan orang yang kalau dia tak kerja memang dia tak boleh sara hidup dia lah. Tapi kalau dia itu bukan sampai tahap itu, contohnya suami isteri yang bekerja dekat perbankan konvensional, suami pun ada kerja juga dan kerja mereka mampu sara hidup keluarga mereka, maka ketika itu eloklah mereka perempuan itu tidak terlibat sebenarnya. Tapi ini adalah fatwa yang susah sebab ramai sangat orang Islam terlibat. Maka kerana itulah ulama ada melihat kepada keperluan tahap dia ni. Cuma nak berikan pendapat umum yang terbaik, elakkan.
Kalau dah tak mampu elak sangat kerana memang itu adalah sumber mata pencarian utama, ada sedikit keharusan keringanan tapi pastikan tak terlibat secara langsung. Kemudian niat tu nak menamatkan kerja itu secepat mungkin kalau boleh, dan sentiasa berusaha mencari kerja di perbankan Islam. Ya. Kemudian pada waktu yang sama juga, teruskan bila dapat gaji, buatlah sedikit pembersihan, beberapa peratus sebagai tanda komitmen kita untuk mendapat harta yang halal. Ya. Jadi itu perlu dilakukan lah. Jadi tak mudah nak beri jawapan. Nak mengharamkan memang senang tuan-tuan, sebagaimana disebutkan oleh ulama salafus salih. Dia kata rukhsatu minal faqih, iaitulah rukhsah keringanan biasa datang daripada orang yang betul-betul kena ada dalil dan faqih. Dan haram tu yuhsinuhu kullu ahad, tetapi mengharamkan semua orang erti dan tahu nak buat. Jadi kita tak nak bersifat terlalu keras tanpa melihat kepada situasi keadaan semasa dan seseorang. Tapi kita di negara kita dah ada perbankan Islam, kerja itu makin bertambah, maka sepatutnya kita kena berusaha untuk dapat sektor kerja di sektor Islamik. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya, sebenarnya kita ada masa lagi sampai pukul 11.50 insya-Allah. Jadi soalan bertulis di sini ada terdapat. Apa dia? Tetap. Maknanya kalau dia kerja di cawangan Islamic Bank dia, okey lah. Tapi kalau dia kerja dekat konvensional, bermasalah lah. Sebab tu kalau dia kerja di bank konvensional, di cawangan konvensional yang boleh jual Islamik. Kalau kerja dekat cawangan Islamik, tak boleh jual produk konvensional. Maka kalau dia orang Islam, dia perlulah kempen habis-habisan Islamik je. Walaupun dia ada KPI untuk dapat konvensional, dia kena jaga benda tu. Sama juga orang yang jual jadi ejen insurans ni. Ada jadi ejen ni, dia kena jual dua-dua. Takaful dia kena jual, insurans dia kena jual. Dia patutnya kena tahu dia kena jual takaful je. Ya, kalau dia jual insurans dia bermasalah. Semua komisen daripada jualan yang haram, hukumnya haram. Itu dia. Yes, silakan. Baik, di sini ada soalan yang bertulis kepada saya, iaitu yang seterusnya dia nak tanya berkenaan dengan apa skim pelaburan yang bijak dan benar-benar patuh syariah untuk dimasuki ataupun untuk dilaksanakan selepas pencen. Baik, skim yang bijak ni dia bergantung kepada keadaan kita, pengetahuan kita. Dia tak ada satu jawapan yang boleh sesuai untuk semua orang. Kan ada orang pelaburan yang sesuai sekali itu adalah diwakafkan. Sebab dia memang dah sakit kanser dah, wakaf lah yang paling bagus sekali untuk kehidupan akhirat dia. Okey? Bukan sibuk nak pergi Bitcoin ke, ASB ke, semua tak berguna lah. Sebab dia nak meninggal dah. So jadi kalau orang yang masih sihat dan dia ada masa kerja dulu, banyak pengalaman dapat daripada pekerja, dia tahu supplier mana, dia buka lah kedai, mungkin lagi bagus. Ataupun dia dulu kerja kat Jabatan Pertanian, dia lah tekong untuk tanam ni semua, dia tahu teknik, dia buatlah sendiri, tanam harum manis. So jadi susah, kita tak tahu. Itu boleh buka restoran, boleh. Tak semestinya tuan-tuan nak letak dekat pihak ketiga je. Tuan-tuan buat sendiri pun boleh juga. Kalau larat lah, kalau kesihatan mengizinkan, pengalaman mengizinkan, itu mungkin lebih untung dan lebih bersifat mencipta kekayaan dan mencipta pekerjaan dan menjadi masyarakat produktif, producer bukan consumer. Barulah kita dipandang mulia oleh bukan Islam dan juga kita boleh menyumbang kepada KDNK negara, kan? Itu satulah. Tapi kalau dah jenis malas nak tidur je tapi nak dapat duit, kan? So jadi kenalah fikirkan tempat orang malas. Tempat orang malas melabur ni unit trust. Orang malas melabur unit trust. Unit trust ni ada banyak. ASB tu unit trust lah, tapi unit trust yang paling luar biasa sekali. Unit trust yang lain-lain macam Public Mutual, ada banyak yang Islamic, CIMB Wealth ada Islamic. Tapi unit trust ni tuan-tuan letak 1,000, 10,000, 100,000, awal-awal dia dah sedut berapa persen, 3% dia masuk dalam poket dia sebagai admin fee. So tuan-tuan dapat 10% pun tahun tu, tolak 3% tuan-tuan. Sekian, dia dah ambil dulu awal-awal dalam poket dia. Itulah dia ganjaran untuk orang malas. Sebab tuan-tuan malas nak buat analisis sendiri.
Sebab kita malas. Aku tak reti lah buat analisis belajar pun malas. Letak kat dia. Dia kata aku rajin. Tapi aku ambil sebab aku rajin, kena bayar upah lah. Itulah upah dia. Kan? Kalau tuan-tuan tak malas, tuan-tuan belajar saham yang tadi dekat bursa saham online tu. Belajar sendiri, belajar fundamental dia, nak check dia PE ratio dia, NAV dia punya per earning dia punya untung, dia punya itu ini. Tuan-tuan pun labur pula kena tengok. Lepas tu, jual, lepas tu bila nak beli. Penat tuan-tuan. Tapi tak adalah fee yang tinggi macam unit trust. Bagi orang rajin, sikit. Tapi ada fee juga, fee broker. Tapi kecil. Kan? Tapi kalau tuan-tuan malas, dan tadi yang mula-mula tu malas dan sanggup terima risiko tinggi sikit, tapi sebab nak dapat untung tinggi sikit, itu unit trust. Kalau tuan-tuan jenis rajin, sanggup terima risiko tinggi dan untuk memperuang terima untung tinggi, saham online ataupun saham kat Bursa Malaysia ataupun luar negara pun boleh, ada yang patuh syariah. Tapi kalau tuan-tuan jenis tak sanggup terima risiko dan tak kisah tak terima untung banyak, simpan sajalah dekat bank Islamik. Ada banyak akaun-akaun yang boleh bagi tuan-tuan 3%. Tapi tak boleh keluarkan duit tu. Ataupun tuan-tuan simpan dekat tabung haji, kan? Dulu tabung haji bagi banyak 6%, kan? Sekarang ni tak ada can dah tuan-tuan, sebab rupa-rupanya ada lubang yang dikambus. Jadi nak kena betulkan tu dulu, barulah boleh kuat balik. Dulu rupanya bayar pakai duit pendepositor, kan? Pakai duit orang lain, bayar hibah. So jadi tak betul kaedah tu. So jadi itulah, susah nak tahu tu tuan-tuan jenis mana, appetite ataupun selera tuan-tuan punya pelaburan. Sanggup terima risiko tinggi, rendah, sanggup itu dan ini, macam-macam. Kalau betul-betul rajin dan tak mau pakai orang, buat sendiri bisnes, buka sendiri kedai, buka sendiri restoran, buka sendiri ladang, beli kambing, beli lembu, beli pokok benih buah, tanam buah. Bukan harum manis saja, macam-macam. Macam ada pemuda dekat Perak, kat Pahang, kan, dia tanam apa? Vanila. 1 kilo berapa? $1,000 ke? Jangan main-main tuan-tuan. Dapat supply kat Amerika tu. Tapi tak popular, tak glamour, tak pakai tali leher, kot tak pakai tuan-tuan. Tapi 1 kilo $1,000. Macam kalah harum manis. Vanila tuan-tuan. Tak payah harum manis dah. Harum manis susah jaga. Kan, lepas tu musim pula. Kan, tapi vanila pun susah jugalah. Kena belajar lah, kena belajar. Itulah sebab tu susah nak beritahu mana yang paling sempurna. Sebab kita ni kadang-kadang tak masuk akal. Yang paling sempurna bagi kita tu adalah saya nak melabur tempat yang tak ada risiko tapi untung paling tinggi. Mana boleh? Mana ada dalam dunia tu dah bertembung dia punya nature, fitrah tu. Fitrah tu bertembung, nak yang paling tinggi untung tapi risiko kosong. Mana ada macam tu? Kan? Maknanya kita berjudi pun tak boleh juga. Berjudi pun risiko juga tinggi lagi. Jadi kita dah salah. Itu tak boleh. Itu adalah riba biasanya. Iaitulah bagi pinjam, orang kena bayar balik dan kena ada interest yang tinggi. Itu halau. Wallahualam. Lagi ada satu soalan yang terakhir, insyaAllah, Doktor. Jadi di sini kita tengok soalan di sini, kata bagaimana nak bersihkan pendapatan gaji bulanan di mana kadang-kala lewat datang kerja, keluar minum dan lain-lain lagi, namun tidaklah sampai menjelaskan tugas. Jadi ini khususnya kepada penjawab awam, insyaAllah. Baik, soalan yang bagus bagi orang yang betul-betul memikirkan hal haram. Ini satu soalan daripada orang yang kita pujilah. Kita kena ada sifat macam ni, berfikir untuk membersihkan. Sebagaimana Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin am min haram. Akan pasti datang pada satu waktu nanti wujudnya orang yang tak endah lagi daripada mana sumber pendapatan dia, daripada halal ataupun haram. Jadi orang yang bertanya macam ni tak termasuklah hadis ni. Bagus ya tu. Kita harap kita begitu.
Cuma soalan dia tadi, kita ada pergi break sekejap, ya, kita pergi toilet lama sikit. Kan, so kita ada lepak-lepak sikit dekat atas kursi kita tu, surf internet je, baca-baca berita politik sikit, kan. So jadi kita tak buat kerja lah. So kita nak bersihkan ke tak perlu. Jadi begini, kalau tanya saya, dia ada dua cara jawapan. Satu, kena bersihkan lah. Tapi itu yang sangat ideal. Sebab kalau nak bersihkan, macam mana cara? Cara dia mudah. Kita bagi duit kita sikit pada syarikat. Itulah cara dia. Macam mana nak bagi pada syarikat? Masuklah tabung kebajikan pekerja ke. Boleh? Macam tu. Jangan bagi kat board dekat general manager, dia masuk poket dia pula nanti. Kalau bagi dekat bos, tengok bos tu jenis apa. Bos tu bekerja dengan majikan ataupun bos tu pemilik syarikat. Kalau bos tu pemilik syarikat, tanya bagi kat dia. Kalau dia kata tak apa, saya halalkan. Selamat duit kita. Dia halalkan. Tapi kalau bos tu CEO, ketua pengarah, dia pun kerja dengan orang, dia kata tak apa, saya halalkan. Tak. Dia halalkan tu tak cukup. Sebab bukan syarikat dia. Kalau syarikat dia, boleh. Itu kalau tuan-tuan nak bersihkan. Cara dia mudah macam tu je. Tapi persoalan dia, jawapan yang kedua, betul ke tuan-tuan kena bersihkan? Tengok cara rehat yang macam mana yang tuan-tuan ambil. Kalau cara rehat itu, cara rehat natural manusia, tak ada masalah tuan-tuan. Kita bukan robot. Maknanya 9 ke 5 mesti kerja je macam nak rak. Kan? Kita bukan. Sebab ada sebahagian jawatan yang memang kita kena kerja ikut waktu. Contoh kita kerja kat kilang, kat line tu, kalau kita ponting, line tu tak berjalan. Itu betul. Kita kena mesti berada kat situ. Nanti habis shift kita keluar lega, kita bayar berehat. Tapi ada kerja pejabat yang kita bukan macam tu. Kita kena buat kertas kerja, kita kena buat sedikit research. Tengah-tengah research, bukan kita ni robot, research terus siap. Ada waktu kita kena macam ni, pening, relax jap, sambil tertidur. Tidur tu bukan malas. Tidur tu bangun, dapat idea. Contoh, kan? Sebab nak bagi refresh. Nak bagi refresh otak ni. Sebab saya masih ingat lagi, saya pernah ada satu program di pejabat di rumah Perdana Menteri satu ketika dulu. Tak tahu yang mana satu tu, kan? Saya ingat lagi makan kali dengan Perdana Menteri pada waktu tu. Dia pun kata saya dekat pejabat saya ada ruang untuk saya tidur tengah hari. Dia tidur. Sebab dia nak refresh dia punya otak. Itu juga berlaku dekat syarikat-syarikat besar luar negara. Ada waktu staff dia kena tidur. Tapi ada staff lah yang perlu tidur. Staff yang kena banyak pakai otak. Ada orang yang otak dia tak berapa tajam. So dia kerja pakai tangan, pakai tenaga, pakai peluh. Tapi otak sikit je fungsi dia. Ada orang yang tak berpeluh, tapi otak berpeluh. So orang yang kerja pakai otak ni, letih dia sama macam orang kerja letih pakai batangan. Kalau tuan-tuan dua-dua lagi letih. Tenaga tangan pun pakai, otak pun pakai, letih. Tuan-tuan kan. So jadi orang yang pakai otak ni biasanya gaji banyak banding orang yang pakai tangan saja. Nampak? Itulah dunia kita tuan-tuan. Sebab yang pakai otak ni kira mahal. So dia nak buat macam nak dapat ilham, nak buat research, nak menulis, tak mudah. So dia kena rehat. Rehat di tengah tu dengan cara pergi kafe kejap, pergi relax sembang, tak dapat ilham sikit, fikir-fikir sekejap, kan? Sebab dia dah buntu. Jadi kalau dia pergi tu memang dengan niat dia nak take a break sekejap, rehat untuk refresh sikit dia punya mind, tak payah bayar tuan-tuan. Itu memang termasuk dalam package kerja dia. Malah kalau dia tidur sekejap pun tak apa. Sebab memang itu nak bagi dia segar balik minda dia. So jadi kena tengok nature, tabiat kerja itu. Tak boleh nak pukul rata. Ada kerja yang jenis memang guna tangan, guna waktu. Ada kerja yang guna fikir. Cara dia execute dia result based, bukan waktu punya base. Jadi itulah jawapan dia. Wallahu a'lam. Dah habis? Kalau dah habis, saya ucap terima kasih kepada Jabatan Mufti dan juga kepada semua yang sudi untuk mendengar daripada awal sampai habis dan tidak ada tanda-tanda tertidur, ya. Walaupun cerita kewangan ni susah.
Jadi saya cuba mudahkan sedaya mampu dan tidak mengelirukan tuan-tuan dengan masuk kepada isu terlalu dalam tadi. Jadi akhirnya saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.